أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Ramadan sangat sinonim dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan daripada Allah taala adalah merupakan kejayaan dan kebahagiaan terbesar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada matlamat dan tujuan yang lebih utama daripada orang-orang beriman melainkan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu mendapat keampunan daripada Allah taala, nescaya mereka akan mendapat keseluruhan kenikmatan, keredaan, kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Maka bagi meraih ataupun menggapai keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di sana perlu mengandungi dua elemen, dua perkara yang penting dalam kita meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Elemen yang pertama yang sangat penting iaitu yang disebut sebagai taubat. Taubat maksudnya ar-ruju' ila Allah ba'da ba'idil anhu. Taubat ni maksudnya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia jauh daripada Allah taala. Dan hakikat taubat adalah suatu perkara yang mesti menjadi keutamaan, mesti menjadi suatu perkara yang mendarah daging di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan hukum bertaubat adalah wajib. Wajib seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia melakukan kesilapan ataupun ia tidak melakukan kesilapan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat sinonim, bulan yang sangat signifikan untuk seseorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mempunyai sekelumit iman di dalam hati dia, walaupun dia tersasar jauh daripada Allah, walaupun dia lupa kepada Allah taala, walaupun dia melakukan dosa dan maksiat, bagi orang yang ada iman, walaupun sekelumit iman di dalam hati dia, pasti dia akan sampai satu masa dan ketika dia akan kembali kepada Allah taala. Kerana ini menjadi fitrah manusia. Fitrah bagi orang yang mempercayai bahawa adanya Tuhan, adanya kuasa yang besar, maka menjadi fitrah insani bahawa sejauh mana pun dia terbabas, sejauh mana pun dia tergelincir, sejauh mana pun dia lupa kepada Allah Ta'ala, akan datang satu masa dia akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala inilah ia dimasukkan berkenaan dengan hakikat taubat. Setelah mana manusia itu jauh lupa daripada Allah Ta'ala, maka bulan Ramadan kita akan melihat bahawa ramainya hamba-hamba Allah Ta'ala yang mana dalam 11 bulan yang terdahulu mereka lalai mengingati Allah,
Mereka lupa mengingati Allah. Mereka terbabas di dalam kehidupannya. Tetapi apabila sampai bulan Ramadan, mereka kembali mengingati Allah Ta'ala. Sebab itu muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak merasa heran dan pelik apabila datangnya bulan Ramadan, kita akan melihat masjid penuh dengan orang ramai. Salat tarawih penuh dengan orang ramai. Masjid-masjid akan penuh dengan orang ramai. Kerana ini menunjukkan bahawa ada satu saat dan ketika sejauh mana hamba itu tersesat, ada suatu ketika dia akan kembali ke pangkal jalan, kembali kepada hakikat untuk hidup bertuhan kepada Allah Ta'ala. Suka saya untuk memberi satu perbandingan contoh. Contohnya, kita orang Terengganu ini sangat masyhur dengan penyu. Penyu adalah binatang yang menjadi simbolik kepada negeri kita Terengganu. Sifat bagi penyu ni, tuan-tuan, tak kiralah penyu belimbing, penyu karah ataupun sekalian penyu yang pernah mendarat bertelur di pantai-pantai negeri Terengganu. Sifat bagi penyu ni, dia pergilah berenang, berlayar ke jauh mana pun, bahkan keluar daripada laut Cina Selatan. Nah, bagi penyu ni, contohnya penyu yang bertelur di Rantau Abang, dia berjalanlah, berenanglah sejauh mana pun, akan satu saat akan tiba satu saat apabila dia nak bertelur, dia akan kembali semula ke pantai. Nah, itu menjadi sifat tabiat penyu. Maknanya nak khabar tuan-tuan bahawa sejauh mana pun dia pergi, sejauh mana pun dia berjalan jauh, suatu masa ketika dia akan kembali kepada tempat asalnya. Maka begitulah kita, tuan-tuan. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala mempelawa kepada hambanya, nak mengajak hambanya supaya kembali kepada Allah Ta'ala, kembali bertaubat untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Kerana itu kita melihat dalam sekalian hadis-hadis Nabi SAW menyatakan bahawa kemuncak bagi sekalian kurniaan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban rufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perharapan kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa. Maksudnya di sini, tuan-tuan, nilai yang terbesar adalah nilai pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agama Islam adalah agama rahmat. Agama Islam adalah agama yang memotivasikan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat betapa besar dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, betapa banyak dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala tidak mengambil kisah pun sebarat mana, sejauh mana dosa yang kita lakukan. Berdasarkan hadis yang disebut di dalam hadis kursi, hadis yang ke-42 daripada hadis Arba'in Nawawi, bahawa Allah Ta'ala berfirman, "Lau balar zunubu ka'anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu lah la ubali." Allah Ta'ala berfirman, sekiranya dosa kamu ini penuh sehingga ke puncak langit. Tuan-tuan, kita tak tahu dosa apa yang banyak sangat ni. Apakah kesilapan? Adakah orang yang melakukan dosa sehingga ke penuh puncak langit? Allah Ta'ala kata, kalaulah dosa kamu ni penuh sehingga ke puncak langit, kemudian dia beristighfar kepada aku, minta ampun kepada aku, ghafartulah, Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dia, la ubali. Allah Ta'ala tidak peduli sikit pun. Maksudnya Allah Ta'ala tidak pernah melihat betapa berat, betapa besar dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah Ta'ala melihat bagaimana seseorang hamba itu bila terbabas, bila tersilap, bila tergelincir, bagaimana dia kembali kepada Allah.
Bagaimana apabila seseorang itu tersesat di jalan, bagaimana dia kembali U-turn kepada jalan yang benar. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita supaya dalam kehidupan ini jangan sesekali kita berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, kesan dan akibat daripada kesilapan yang penuh kita lakukan. Tuan-tuan, mungkin di dalam kehidupan kita mempunyai masa silam kita yang gelap. Kita mempunyai masa silam kita yang kelam. Masa yang penuh dengan noda dan dosa. Zaman-zaman jahil kita dulu. Zaman-zaman kita muda. Zaman-zaman kita masih belum mengenali Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Zaman kita masih belum memahami hakikat syariat Islam sebenarnya. Mungkin zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita muda, kita banyak melakukan kesilapan. Mungkin zaman muda dulu kita tidak menutup aurat dengan sempurna. Kita pakai luar pendek zaman kecil-kecil dulu, zaman muda-muda dulu. Nah, orang puan zaman dulu tak pakai tudung. Nah, tidak menutup aurat dengan sempurna. Zaman dulu kita tak pernah sembahyang. Nah, bila mari umur peceng baru start sembahyang. Nah, maka tuan-tuan, maka pada sisi pandangan manusia ada masa-masa silam yang lalu masing-masing. Ada zaman-zaman kita melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba aku yang mereka israf, mereka tergelincir, mereka terbabas, mereka melampaui batas dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Beritahu kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa. Menunjukkan di sini bahawa rahmat Allah Ta'ala terlalu luas. Rahmat Allah Ta'ala mendahului ke atas kemurkaan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala lebih-lebih lagi ingin memberi pengampunan kepada hamba-hambanya. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita meraih keampunan maghfirah daripada Allah Ta'ala, dengan didatangkan sekalian rahmat-rahmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam memahami hakikat taubat, taubat ini langkah yang pertama kepada taubat adalah istighfar kepada Allah. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia kata nak bertaubat kena bangun pukul 3 malam, nak kena sembahyang sunat taubat. Tuan-tuan, nak bertaubat ini cukup mudah dan cukup simple. Tidak macam agama-agama yang lain. Tuan-tuan, kita melihat sebagai contoh. Contoh perbandingan agama kita ambil. Contoh perbandingan agama sebagai contoh agama Buddha. Mana-mana penganut dia yang ingin menyucikan diri, yang ingin membersihkan dosa dia, dia terpaksa melakukan ritual agama. Sebagai contoh, terpaksa berjalan di atas bara api, terpaksa mencederakan diri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah melihat bila perayaan Taipusam, nah, yang orang Hindu, orang Taipusam berhimpun di Batu Cave. Kalau tuan-tuan pernah tengok, biasa di hari Taipusam ni kita akan tengok penganut-penganut dia akan mencocok diri dia dengan jarum-jarum kan. Nah, letak jarum-jarum di atas belakang, di atas dada, dan di seumpamanya mencederakan tubuh badan. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah untuk membersihkan diri dia daripada dosa. Kemudian lepas mencederakan diri,
Kemudian dia terpaksa pula raung api tuan-tuan. Pusing tawah api 7 kali. Pam pararam, pam pararam, pam pararam. Kemudian ambil buahnya, lepo pecah. Nampak? Ambil lepo buahnya pecah. Apa simbolik dia? Simbolik dia untuk pembersihan, penyucian jiwa. Nah, maknanya bila pecah buahnya tu tuan-tuan, keluar air. Airnya tuan-tuan, air yang bersih, air yang sedap. Itu simbolik bagi agama Hindu. Dia nak membersihkan diri dia. Itu cara dia. Contoh yang lain, agama Kristian. Agama Kristian, kalau mana-mana penganut dia nak membersihkan diri, nak menyucikan diri dia daripada dosa, dia kena pergi berjumpa dengan padri di gereja. Terpaksa isi borang, kemudian masuk di dalam bilik pengakuan. Dan di gereja tu dia ada 2 bilik, kiri dan kanan. Bilik di bahagian kanan itulah bilik masuk, bilik yang kecil, yang mana dia masuk dalam bilik itu untuk buat pengakuan dosa-dosa di hadapan padri-padri. Nah, ini agama Kristian. Jadi tuan-tuan, bila mana isi borang, dia buat pengakuan di hadapan padri, kemudian nak membersihkan dosa dia, dia kena membayar dengan sejumlah wang. Kena bayar. Nah, contoh dia melakukan dosa, suatu dosa. Jadi padri kata satu dosa kena bayar RM100. Nah, 2 dosa RM200. Jadi tuan-tuan kena bayar untuk penyucian je. Itu agama Kristian. Tapi tuan-tuan, agama kita, agama Islam tidak seumpama itu. Agama Islam, mana-mana penganut dia yang nak kembali kepada Allah, yang nak bertaubat pada Allah, yang nak menyucikan diri kepada Allah, dia terus direct berhubung dengan Allah Ta'ala. Tidak perlu sebarang perantara sebagaimana agama-agama lain. Tidak perlu kepada perantara ritual agama. Tidak perlu kepada perantaraan padri-padri. Tidak perlu. Bahkan tuan-tuan, dalam agama kita pun sebenarnya tidak perlu pun perantaraan ustaz-ustaz, perantaraan imam-imam, tak perlu. Maksudnya, sekiranya seseorang itu ingin kembali kepada Allah, maka dia terus mengangkat tangan, bermunajat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku. Terus merintih, mengadu kepada Allah, kerana Allah Ta'ala maha mendengar rintihan hamba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka untuk mendengar rintihan hambanya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutuhu yadahu liyatuba musii'an nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghulurkan tangannya. Maksud menghulurkan tangan di sini, menghulurkan rahmatnya untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan Allah Ta'ala menghulurkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Menunjukkan di sini bahawa langkah yang pertama untuk kita meraih keampunan daripada Allah Ta'ala adalah kita mesti bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan langkah yang pertama untuk bertaubat adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semudah kita menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan, signifikannya Ramadan dengan pengampunan daripada Allah Ta'ala disebut di dalam surah Ali Imran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Nak kabarnya tuan-tuan, waktu istighfar ni dia ada waktu yang khusus, waktu yang sangat istimewa untuk seseorang itu beristighfar kepada Allah Ta'ala, iaitu waktu sahur. Hari ini tuan-tuan, sepanjang hari sehinggalah ke hari ini, hari yang ke-9 daripada Ramadan, bermaksud telah 9 hari kita bersahur. Tuan-tuan, adakah
dalam 9 hari kita bersahur ni tuan-tuan, adakah pada waktu sahur itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya waktu sahur yang cukup berkat itu bukan sekadar diisi dengan kita makan dan minum sahaja. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia bersahur, dia makan minum, kemudian tunggu waktu subuh. Sementara nak tunggu waktu subuh, dia pun tengok TV dulu. Tengok TV, tengok cerita, sembang sahur. Nampak? Tuan-tuan, sahur bukan lagi waktu untuk sembang. Apa gunanya sembang sahur? Sahur adalah waktu untuk kita beristighfar kepada Allah. Kerana disitulah waktu titik tolaknya, titik pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Selepas daripada kita sudah makan bersahur, maka perjalanan kita nak siap-siap nak pergi solat subuh, maka waktu itu banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di situ adalah waktu rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang pertama dalam mencapai perkara yang pertama untuk kita bertaubat pada Allah taala adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kita nak meraih keampunan daripada Allah taala, elemen yang kedua yang perlu kita gapai adalah jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah taala. Doa kepada Allah. Dan kita tengok doa ini sangat berkait rapat dengan bulan Ramadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ketika mana Allah taala menceritakan berkenaan kefarduan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat yang seterusnya ayyaman ma'dudat. Kemudian ayat yang seterusnya syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kemudian Allah taala menyatakan selepas daripada itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hamba aku bertanya tentang aku, maka jawablah bahawa sesungguhnya aku ini dekat dengan kamu. Dan aku menjawab, ujibu da'watadda, aku menjawab, memperkenankan doa, setiap doa-doa yang dimohon oleh hamba. Menunjukkan di sini bahawa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat hampir Allah taala dengan kita. Tuan-tuan, kalau kita melihat para ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan seorang hamba itu lebih dekat daripada urat batang lehernya sendiri. Menunjukkan di sini bahawa Allah taala sangat dekat dengan kita. Dan bila-bila masa sahaja Allah taala akan memperkenankan doa kita. Maka tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini, maka banyakkanlah doa, panjatkanlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada bulan Ramadan ini langit-langit Allah taala terbuka untuk menerima setiap permintaan hamba-hambanya. Dan tuan-tuan, apabila kita berdoa, mestilah kita berdoa dengan penuh yakin bahawa Allah taala akan memustajabkan doa kita. Sebagaimana disebut dalam riwayat hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah taala, ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kamu kepada Allah taala dalam keadaan kamu yakin bahawa doa kamu diperkenankan oleh Allah taala. Innallaha la yaqbilu min qalbi rafi, sesungguhnya Allah taala tidak menerima doa-doa orang yang hati dia lalai daripada Allah taala. Menunjukkan di sini bahawa prasyarat untuk Allah taala menerima doa-doa kita adalah mestilah dengan penuh keyakinan bahawa Allah taala akan memperkenankan doa kita. Dan kita berdoa pula dalam keadaan penuh tawaduk, hati yang khusyuk kepada Allah taala.
Kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang berdoa tanpa hati fokus kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang berdoa dalam keadaan korek hidung, korek telinga, dalam keadaan tengah-tengah doa duduk main telefon, duduk main WhatsApp, duduk balas mesej. Jadi tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala ingin memperkenankan doa kita? Nah, apabila kita tidak solid, tidak fokus kepada apa yang kita mohon dengan Allah Ta'ala, itu sebab yang pertama kenapa kadang-kadang doa kita terhalang, tidak dihijab oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, di antara sebab yang menjadi doa kita tidak termakbul ataupun terhijab daripada diperkenankan oleh Allah Ta'ala adalah kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika mana Rasulullah SAW menceritakan berkenaan dengan seorang orang yang bermusafir dalam keadaan kusut masai rambutnya, dalam keadaan berdebu mukanya, kemudian dia mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab, ya Rab, tolong aku, tolong aku. Sebagaimana kita sedia maklum, doa orang yang bermusafir adalah doa yang mustajab di sisi Allah Ta'ala. Nah, tetapi Nabi SAW bersabda, wa akalahul haram wa mashrabahul haram wa malbasuhul haram fa aina yustajabu lahu. Nabi SAW menyatakan bahawa makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Jadi bagaimana doa dia nak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita fahami daripada hadis ini bahawa prasyarat untuk suatu doa itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala adalah kita hendaklah memastikan bahawa setiap sumber yang kita perolehi, setiap makanan, minuman yang kita makan, setiap pakaian yang kita pakai, setiap kegunaan yang kita dapat di atas dunia ini mestilah melalui cara dan jalan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala memperkenankan setiap doa-doa di kalangan hamba-hambanya. Maka tuan-tuan, di sinilah dua perkara, iaitu yang pertama elemen taubat dan yang kedua elemen doa. Dua perkara ini adalah perkara yang perlu sebati di dalam jiwa orang-orang yang beriman, perlu menjadi mendarah daging di dalam kehidupan orang beriman. Maksud saya di sini adalah bahawa taubat dan doa ni kita kena semua dalam kehidupan kita. Sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun pada sangkaan kita tak buat dosa. Mungkin ada orang kata, Ustaz, hari ni saya tak buat dosa hari ni. Tuan-tuan, kita tak boleh mendabik dada macam itu. Kerana tuan-tuan, dosa ni ada banyak dosa yang mana kita tidak sedar kita lakukan perkara itu dosa. Apatah lagi di akhir zaman ini sudah terlalu banyak perkara-perkara dosa yang mana telah dinormalisasikan sebagai perkara itu tidak dosa. Contohnya mendedahkan aurat, ataupun kita melihat aurat orang lain. Hukum asal dia tuan-tuan adalah berdosa, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada niat ataupun tidak niat. Tuan-tuan, hari ini sama ada kita duduk di dalam rumah ataupun kita keluar daripada rumah, tuan-tuan, hari ini kita tidak terbebas diri kita daripada melihat aurat orang lain. Betul tak tuan-tuan? Nah, kita pergi bazar Ramadan, kita tengok aurat orang. Nah, kita duduk dalam rumah pun melihat aurat orang. Maka tuan-tuan, di sini perlu kepada pengampunan daripada Allah. Maka untuk meraih keampunan daripada Allah Ta'ala mestilah merangkumi dua syarat ini, iaitu taubat dan doa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan mengurniakan pengampunan kepada Allah Ta'ala, pengampunan kepada orang-orang beriman, kepada orang yang melakukan dua syarat dan elemen ini. Ketahuilah bahawa pengampunan Allah Ta'ala adalah kemuncak kejayaan dan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada tengah hari ini.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.